dalam kes ini tuan-tuan sekalian, ia berkaitan dengan saman terhadap kerajaan negeri Kelantan, berkaitan dengan kuasa Badan Perundangan Negeri Kelantan, DUN. Kuasa DUN, itu State Legislature, untuk menggubal ataupun membuat peruntukan berkenaan dengan enactment Kanun Jenayah Syariah 2019. Jadi enactment tahun 2019 ni dia ada 68 section. Yang dia cabar asalnya adalah 20 section. Antara benda yang sering menjadi perbahasan dalam beberapa hari ini ialah apakah keputusan ini hanya melibatkan negeri Kelantan atau dia ada kesan kepada negeri-negeri lain. Ini antara benda yang menjadi tanda tanya. Baik. Maka isu yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan ialah sama ada Badan Perundangan Negeri Kelantan ada kuasa ke tidak untuk membuat peruntukan-peruntukan yang kita baca tadi. Baik. Dan ini yang menarik tuan-tuan sekalian. Dalam penghakiman ini disebut dengan jelas isu di hadapan kami, maknanya di hadapan yang arif, di hadapan hakim. Dia kata di hadapan kami ini tidak ada kena-mengena dengan kedudukan Islam atau mahkamah syariah di negara ini. Ini dia bagi tahu bahawa kes ni, dia kata keputusan yang dia buat ini tak ada kena-mengena dengan kedudukan Islam atau mahkamah syariah di negara ini. Sama ada Islam atau mahkamah syariah dipertahankan atau sebaliknya, bukan persoalan di dalam kes ataupun petition ini. Baik. Persoalannya ialah apakah betul tidak ada kena-mengena dengan kedudukan Islam. Ini isu dia. Ketua Hakim Negara kata tidak ada kena-mengena dengan kedudukan Islam. Tapi soalan kita di kalangan rakyat ialah apakah benar tidak ada kena-mengena dengan kedudukan Islam? Apakah benar tidak ada kena-mengena dengan kedudukan mahkamah syariah dalam negara kita ini? Untuk menjawab perkataan ini tuan-tuan, saya nak rujuk tuan-tuan semua kepada titah Sultan Selangor, sempena mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam ke-70. Dan kita tahu peranan Sultan Selangor sebagai pengerusi MKI, dilantik oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Jadi Sultan Selangor yang in charge. Jadi apa kata Sultan Selangor? Apa titah Sultan Selangor sempena dengan mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam? Short form dia MKI. MKI. Kali yang ke-70. Baik, saya baca kepada tuan-tuan sekalian. Di bawah tajuk isu kompetensi Dewan Undangan Negeri. Apa kata tuanku? Tuanku kata isu kedua yang ingin better bangkitkan di dalam titah ucapan better ini adalah berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri-Negeri. Tuan-tuan tengok, Dewan Undangan Negeri-Negeri, bukan negeri Kelantan saja ni, melibatkan semua negeri di Malaysia. Negeri Kedah, negeri Pulau Pinang, negeri Selangor, semua negeri di Malaysia. Dia kata berkenaan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri-Negeri untuk menggubal undang-undang Islam di bawah enactment negeri serta bidang kuasa mahkamah-mahkamah syariah. Tuanku kata kebelakangan ini terdapat banyak kes yang sedang dibicarakan di bawah bidang kuasa mahkamah syariah telah dicabar di Mahkamah Persekutuan. Tuan-tuan tengok perkataan yang tuanku guna. Telah dicabar di Mahkamah Persekutuan, khususnya berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri di dalam membuat dan meluluskan undang-undang Islam ataupun undang-undang syariah serta bidang kuasa mahkamah syariah yang mendengarnya. Cabaran ni tuan-tuan, tuanku sebut dengan jelas, ini mencabar berkenaan dengan undang-undang Islam, berkenaan dengan bidang kuasa mahkamah syariah. Dan tuanku kata sebagai contoh, apa dia contoh? SIS Forum, Sisters in Islam Forum,
yang telah mencabar kerajaan negeri Selangor dan Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Maknanya tuan-tuan, kes ni bukan isu Kelantan sahaja. Soal parti, kita biarkan orang politik bercakap di pentas politik. Kita sekarang bercakap tentang masa depan undang-undang syariah. Kita sekarang bercakap tentang masa depan mahkamah syariah. Kita bercakap tentang masa depan agama kita orang Islam dalam negara kita ini. Dan kalau kita lihat apa yang disebut oleh tuanku ialah Sisters in Islam telah mencabar kerajaan negeri Selangor dan Majlis Agama Islam Negeri Selangor di Mahkamah Persekutuan dengan mempersoalkan keesahan Seksyen 66A Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor tahun 2003 yang memberi kuasa semakan kehakiman ataupun tuan tak akan tengok apa kata tuanku selepas tu. Sebelum tuanku bagi tahu apa yang tuanku sebut, tuanku pergi pula kepada kes Iki Putra. Kes Iki Putra yang melawan kerajaan negeri Selangor, yang mencabar Seksyen 28 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995, iaitu kesalahan seks di luar tabi'i atas alasan bahawa Dewan Undangan Negeri Selangor tidak kompeten untuk menggubal kesalahan tersebut dan Mahkamah Syariah tidak ada bidang kuasa untuk membicarakannya. Baik. Maka apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Mahkamah Persekutuan kata butiran 1 Senarai Negeri jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan walaupun membenarkan Dewan Undangan Negeri untuk menggubal apa-apa undang-undang yang berhubungan dengan kesalahan jenayah syariah yang dilakukan oleh penganut agama Islam, tapi dalam masa yang sama Senarai butiran 1 itu memperuntukkan klausa pengecualian yang mana penggubalan undang-undang tersebut tidak termasuk perkara yang telah disenaraikan di dalam senarai persekutuan. Dia bertindan. Dah ada di persekutuan, maka Mahkamah Syariah ataupun Dewan Undangan Negeri tak boleh dah buat undang-undang yang sama. Sebab apa? Sebab berlaku pertindanan. Baik. Kemudian tuanku masuk kepada kes Ni Ilin. Apa kata tuanku? Tuanku kata cabaran atas dasar yang sama. Mana tuanku nak bagi tahu benda yang tadi tu sama cerita dia. Benda yang sama. Cabaran atas dasar yang sama difalkan di Mahkamah Persekutuan oleh Ni Ilin untuk membatalkan 20 kesalahan jenayah syariah. Baik. Apa yang tuanku kata? Trend sebegini yang tuanku sebut tadi daripada Sisters in Islam, kan, kes Iki Putra, kes Ni Ilin, tuanku kata trend sebegini menggambarkan kedudukan enactment negeri yang melibatkan peruntukan bagi kesalahan jenayah syariah semakin tercabar. Siapa yang kata ni tuan-tuan? Yang kata ni bukan rakyat biasa. Yang kata ni bukan orang biasa yang tidak ada jawatan. Yang kata ini adalah Sultan Selangor yang mempengerusikan MKI, yang mana fungsi dan peranan MKI ialah untuk menjamin kedudukan Islam dalam negara kita. Dan tuanku sebut trend sebegini menggambarkan kedudukan enactment negeri yang melibatkan peruntukan bagi kesalahan jenayah syariah semakin tercabar, yang sekaligus menjejaskan bidang kuasa mahkamah syariah di negeri-negeri untuk membicarakannya. Ini bukan benda kecil tuan-tuan, ini benda yang serius. Sebab ini disebut dengan titah tuanku sebagai pengerusi MKI bahawa ia menjejaskan bidang kuasa mahkamah syariah. Siapa yang kata bahawa ini tidak menjejaskan bidang kuasa mahkamah syariah, maka perkataan dia bertentangan dengan titah tuanku. Benda yang dia kata itu berbeza dengan apa yang disebut dan dirumuskan oleh tuanku sebagai pengurusi MKI. Ini antara masalah dia. Apakah ini memberi masalah kepada pihak berkuasa agama negeri? Selaku pihak berkuasa yang ada authority untuk mentadbir agama kita dalam negara kita. Tuanku kata
better difahamkan. Ini titah tuanku. Better difahamkan. Pihak berkuasa agama di peringkat negeri menghadapi kesukaran untuk mendapatkan keputusan mahkamah yang memihak kepada tafsiran yang dikehendaki dalam keadaan peruntukan di dalam perlembagaan persekutuan yang sedia termaktub ketika ini. Apa maksud dia? Maksud dia pihak berkuasa yang diberi tanggungjawab oleh kerajaan untuk menguruskan tentang soal hal ehwal agama Islam dalam negara kita, di negeri-negeri menghadapi kesukaran. Bila disebut, tuanku sebut menghadapi kesukaran, maknanya apa? Maknanya bahawa kedudukan institusi agama kita, kedudukan mahkamah syariah, kedudukan undang-undang syariah menghadapi kesukaran. Ini bukan satu benda yang kita boleh anggap tidak mengapa. Ini adalah satu benda yang sangat serius, kan? Perkara yang sangat serius. Jadi sidang hadirin mukminin, dengan sebab itu tuanku kata perlu ada jawatan kuasa khas ditubuhkan, kan, untuk membuat kajian yang mendalam dan kritikal tentang persoalan undang-undang yang berbangkit. Ini masalahnya, tuan-tuan sekalian. Jadi apa yang disebut dalam penghakiman tadi berbeza dengan apa yang disebut oleh Sultan Selangor selaku pengerusi MKI. Kalau orang kata mahkamah syariah tidak tercabar, kalau ada orang kata undang-undang syariah tidak tercabar, maka itu bertentangan dengan apa yang telah dirumuskan oleh tuanku Sultan Selangor sendiri. Saya tidak bersetuju. With due respect, kita menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan, kan, kita menghormati kedudukan hakim-hakim yang arif, yang amat arif, tetapi kita juga berhak untuk menyatakan ketidaksetujuan kita. Kenapa kita berbeza pendapat, dan tugas kita sebagai rakyat hendaklah menyuarakan pendapat kita secara beradab dengan pihak berkuasa, kan. Kita tidak boleh menggunakan cara yang sehingga boleh dianggap sebagai menghina mahkamah. Kita tak boleh mengeluarkan maki hamun kepada hakim, kepada mahkamah, tak boleh. Tapi kena ada cara dia yang sesuai, dengan ada fakta, kan, kena ada undang-undang yang kita rujuk dan sebagainya. Saya bagi contoh dekat tuan-tuan sekalian, bagaimana pendekatan yang diambil oleh negara luar. Ini contoh bagaimana approach negara luar dalam menangani perbezaan bidang kuasa bila berlaku konflik pertembungan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, antara federal dengan state. Macam mana nak selesaikan? Saya nak bagi contoh kepada tuan-tuan, the doctrine of double aspect. Ni kita cerita undang-undang sikit, agak teknikal, tapi bagus untuk minda kita berfikir. Di Kanada sebagai contoh, tuan-tuan, Kanada ni macam negara kita jugalah, macam Amerika, Kanada, Malaysia dan beberapa negara lain yang mengamalkan federalism. Ada kerajaan persekutuan, ada kerajaan negeri. Kerajaan negeri ada otonomi. Macam kita di Malaysia, negeri ada otonomi dalam bab agama. Soal agama termasuk undang-undang syariah yang tu diberikan kepada negeri. Kerajaan persekutuan tak masuk campur. Itu negeri. Tapi di semua negara-negara ni, tuan-tuan, Amerika, Kanada, Malaysia dan sebagainya yang mengamalkan federalism ini, memang ada konflik bertembung antara persekutuan dengan negeri. Maka di Kanada, tuan-tuan sekalian, mereka menggunakan apa yang dipanggil sebagai the double aspect doctrine sebagai tool of interpretation. Macam mana nak interpret perlembagaan untuk mengurangkan pertembungan antara persekutuan dengan negeri. Kita nak damaikan, kita nak mengharmonikan antara persekutuan dengan negeri. Baik. Maka apa yang disebut sebagai contoh, tuan-tuan sekalian, dia kata bahawa pendekatan yang digunakan di Kanada ini, dia kata, to ensure the protection of provincial autonomy. Dia nak jamin perlindungan
otonomi yang diberi kepada negeri. The court must be satisfied that there is a compelling interest in enacting rules over the federal matters which interact with provincial ones, and that multiplicity of aspect is real and not merely nominal. Jadi pendekatan dia tuan-tuan, bila ada pertembungan antara pusat ataupun persekutuan dengan negeri, kita tengok kenapa berbeza. Sebab aspek berbeza, sumber undang-undang berbeza, kan, nature dia berbeza. Maka yang ni kita kena ambil kira. Contoh, zina di peringkat undang-undang sivil, dalam undang-undang sivil dalam negara kita, tuan-tuan cari dalam kanun keseksaan, penal code, apakah zina ni suatu kesalahan? Zina satu kesalahan tak? Tidak. Tak pernah ada tuan-tuan. Orang berzina suka sama suka kena charge di mahkamah sivil. Tak pernah. Tetapi kalau melacurkan diri dan hidup di atas hasil pelacuran, maka yang tu satu kesalahan di sisi kanun keseksaan, undang-undang sivil. Dia lain. Di peringkat undang-undang syariah dan di peringkat negeri, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, wilayah persekutuan semua, zina adalah suatu jenayah. Nampak tak? Zina adalah suatu jenayah. Jadi sidang hadirin mukminin, sebagai kesimpulan kepada apa yang kita bincang ini tuan-tuan sekalian, maka kita kena faham bahawa isu ini sama ada sedikit ataupun banyak, dia menjejaskan proses dan usaha kita untuk mendaulatkan undang-undang syariah. Dan perlu dilakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan ini. Antaranya ialah meminda perlembagaan negara. Dan kita berharap supaya pihak berkuasa, tak kiralah siapa yang menjadi kerajaan, walaupun negara kita kebelakangan ini tempoh kerajaan itu sangat pendek, tetapi sesiapa sahaja yang menjadi kerajaan, menjadi ahli parlimen yang ada jawatan dan seumpamanya, gunalah jawatan yang ada itu untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Kita berbeza, itu merupakan satu perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang berlaku. Cuma hendaklah kita menggunakan perbezaan yang ada di antara kita ini untuk saling melengkapi di antara satu sama lain. Dan usaha ini tuan-tuan sekalian sebenarnya dah ada sejak zaman almarhum Profesor Tan Sri Ahmad Ibrahim, yang merupakan guru saya semasa saya di tahun 1 UIA. Antara usaha dia, cadangan dia, termasuklah dengan usaha pihak berkuasa pada waktu itu, dengan keinginan kerajaan sendiri, akhirnya ada artikel 121-1A pada tahun 1988 yang menghalang mahkamah sivil daripada mencampuri bidang kuasa mahkamah syariah. Kenapa? Untuk pastikan kebebasan mahkamah syariah bagi melaksanakan hukum-hukum Islam kepada umat Islam. Jadi kita nak benda ni akan terus dibuat, akan ditambah artikel, fasal-fasal tertentu, dipinda fasal-fasal tertentu yang ada dalam akta yang pelbagai dalam negara kita untuk memastikan mahkamah syariah, undang-undang syariah tidak lagi boleh dicampuri sewenang-wenangnya. Itu yang kita harapkan. Dan pada masa yang sama, ada juga orang yang mengatakan bahawa tak apa. Dia kata, benda ni walaupun mahkamah syariah tidak ada bidang kuasa, tapi mahkamah sivil ada bidang kuasa, dia kata. Malah mahkamah sivil lagi berat hukuman dia. Ini antara benda yang disebut. Kita mengatakan bahawa benda ni sukar untuk dilaksanakan. Sebab apa? Sebab boleh kata banyak kesalahan-kesalahan jenayah dalam agama kita tidak sesuai untuk dijadikan jenayah
di peringkat persekutuan untuk seluruh negara. Tak sesuai. Sebab apa tidak sesuai? Sebab kalau kita jadikan jenayah untuk kesemua rakyat dalam negara, kita akan menghadapi lagi banyak masalah. Contoh, dalam agama kita, arak adalah haram. Arak adalah haram. Orang Islam diharamkan minum arak. Kalau kita jadikan itu sebagai kesalahan jenayah di peringkat persekutuan, sudah tentu rakyat yang bukan beragama Islam akan menentang. Mereka takkan setuju. Sebab apa? Sebab itu bertentangan dengan budaya mereka. Walaupun hampir ke semua agama lain selain daripada Islam juga menentang arak, kecuali ada beberapa pengecualian. Hampir semua mengharamkan arak. Tetapi ini satu perkara yang boleh dianggap sebagai hampir mustahil buat masa ini. Masa depan kita tak tahu. Sama dengan judi. Kalau kita haramkan judi di peringkat persekutuan, kita akan ada banyak masalah. Sebab orang bukan Melayu ramai yang terlibat dengan judi. Walaupun di Thailand diharamkan perjudian, di negara-negara lain diharamkan perjudian secara terbuka dan sebagainya, kecuali ada beberapa pengecualian. Tetapi dalam konteks negara kita hari ini, itu satu perkara yang sangat susah untuk dilakukan. Maka buat masa ini tuan-tuan sekalian, lebih baik kesalahan jenayah syariah itu kita fokus, beri bidang kuasa itu kepada mahkamah syariah supaya kita boleh regulate, kita boleh buat peraturan, kita boleh buat undang-undang untuk orang Islam, supaya orang Islam boleh hidup dengan cara mematuhi ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu, mudah-mudahan Allah taala menolong kita untuk memperkasakan undang-undang syariah yang kita cintai, dan kita menyeru kepada para pemimpin kita, kepada ahli-ahli politik tanpa mengira parti politik, untuk sama-sama kita saling berganding bahu untuk menguatkan agama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi